Melayu merentasi benua dan kita akan kongsikan pencapaian yang dicapai oleh dua tokoh bahasa yang sangat membanggakan negara kita. Tapi terlebih dahulu sebagai mukadimah untuk segmen kali ini, kita mulakan dengan deklamasi puisi daripada salah seorang tokoh bahasa kita iaitu Profesor Datuk Seri Dr. Awang Sarian, pengurusi Lembaga Pengelola DBP dan juga pengarah Institut Alam dan Tamadun Melayu ATMA UKM dengan puisi yang bertajuk Mitos Bahasa. Ayuh kita dengarkan deklamasi yang cukup istimewa ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Mitos bahasa. Kata yang empunya cerita, kononnya bahasa Melayu, kosa kata asalnya hanya 3, padi, besi dan babi. Tiada sanadnya yang sah, tiada ketahuan nama perawi. Enak dijadikan sendaan, tiada sedar kejahilan diri terdedah. Kata yang empunya cerita, kononnya bahasa Melayu tiada berdaya. Menyahut cabaran gelombang samudera. Lamun di paparan sejarah telah tertera bahasa Melayu hebat sejak zaman Sriwijaya. Menanjak gemilang membina mercu tanda dalam zaman kesultanan di seluruh Nusantara. Dimahkotakan sebagai bahasa sempurna, merentas ranah, sempadan dan bangsa. Kata yang empunya cerita seluruh dunia kini kononnya beralih paksi kepada satu bahasa unggul sedunia nan tidak terperi. Syarat menjadi bangsa maju dan akal yang bestari. Rupanya matanya kabur dan pribadinya lebur tidak bersaksi. Di atas dan di bawah angin, sekian banyak bangsa teguh berdiri. Memacu kemajuan, menguasai ekonomi, ilmu dan teknologi. Bertunjangkan kekuatan jati diri dan bahasa sendiri. Memanfaatkan seperlunya bahasa dagang tanpa larut makna diri. Mitos bahasa demi mitos bahasa diciptakan dan direkayasakan. Konon atas nama kemajuan bangsa dan negara. Tiada insaf akan fitrah ketetapan Tuhan yang berkuasa. Mengurnai setiap bangsa dengan bahasa bukan sia-sia. Memantapkan cita, membina akal budi, meningkatkan wibawa. Tiada kehilangan jejak dalam persaingan di pentas perdana. Kerana kita perlu ada matlamat yang nyata. Mencapai puncak jaya dengan acuan dan citra wangsa. Demikian. Wah, cukup indah lontaran puisi yang disampaikan oleh Profesor Datuk Seri Dr. Awang Sarian. Merupakan satu puisi yang melambangkan jati diri dan akal budi pemikiran masyarakat yang menuturkan bahasa Melayu ini. Prof Datuk tidak bersorangan. Hari ini juga bersama dengan Dr. Rajaswari Seta Rahman, pensyarah bebas, penyair dan juga penterjemah bertauliah. Selamat pagi. Selamat pagi. Salam keluarga Malaysia. Selalunya Puan Doktor selalu bersajak, berpuisi, tapi hari ini tidak. Hari ini bual bicara. Bual bicara saja. Okey. Okey, sebenarnya penonton, hari ini kita ingin berkongsi kepada anda bersempena dengan sambutan Hari Kemerdekaan Negara India yang ke-75, pengurusi Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka DBP yang berbahagia Profesor Datuk Seri Dr. Awang Sarian telah dinobatkan sebagai penerima anugerah pencapaian pesuratan sepanjang hayat oleh Motivational Strip, Gujarat Sahitya Academy dan Kerajaan India. Satu pencapaian yang sangat-sangat membanggakan. Tidak dilupakan juga doktor turut menerima pingat penghargaan daripada Kerajaan India. Jadi mungkin untuk permulaan ini Prof Datuk boleh kongsikan terlebih dahulu bagaimana perasaan apabila mendapat pengiktirafan tertinggi daripada negara luar, khususnya dalam usaha untuk memartabatkan bahasa ini, Datuk. Alhamdulillah, saya bersyukur kehadirat Allah kerana ini sebagai bukti bahawa bahasa Melayu, sastra Melayu dan tamadun Melayu dihargai di seluruh dunia. Dan untuk kesekian kalinya, selain dulu UNESCO, KWBC juga menganugerahi saya anugerah tokoh buku negara sempena Kuala Lumpur sebagai ibu kota buku dunia di bawah UNESCO. Dan Alhamdulillah, Kerajaan India mengiktiraf bahasa dan sastra Melayu sebagai satu daripada unsur tamadun
yang diakui di peringkat antarabangsa. Dan anugerah ini pada khidmat saya bukan untuk peribadi saya, tapi kepada semua sastrawan, semua penulis, semua budayawan negara kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, mungkin Doktor boleh memperincikan. Doktor mewakili Prof Datuk untuk mengambil pengiktirafan ini di negara India. Ya, pada 15 hari bulan Ogos 2022 sempena ulang tahun kemerdekaan negara India yang ke-15, yang ke-75, seramai 10 orang yang banyak menyumbang untuk dalam persuratan global dan juga peringkat antarabangsa diiktiraf oleh kerajaan India, Motivational Strips, Gujarat Sahitya Academy dan juga Soundarya Educational Trust. Jadi sebab mereka juga rakan kolaborasi dan yang mewakili ke Bangalore, acara diadakan pada 1 hari bulan Oktober 2022 di Bangalore. Maka memang kami menerima anugerah. Kami berdua mewakili Malaysia menerima anugerah. Ayahanda Prof untuk yang pejuang sepanjang hayat dan saya untuk bidang terjemahan. Dan apa yang sewajarnya diserahkan kepada yang berbahagia Prof, memang mereka kalung yang kain sutra dan sebagainya bagi pihak yang berbahagia Prof. Dan ini suatu pengiktirafan dunia saya rasa, sebab pengiktirafan ini bagi sastrawan dan juga individu yang memperkasakan dan memperjuangkan bahasa negara. Jadi ramai juga yang terima yang dari negara Nepal, Denmark dan ramai lagi dari Amerika dan sebagainya dalam sastra pertiwi masing-masing. Okey, dan sepastinya ini merupakan satu perkara yang sangat dibanggakan untuk kita semua rakyat Malaysia. Dan Prof Datuk, bagaimana Prof Datuk melihat melalui pengiktirafan ini dapat memperkasakan lagi bahasa Melayu bukan setakat di rantau Nusantara ini tapi di peringkat global, Datuk, khususnya dalam bidang sastra dan juga terjemahan? Ya, penerimaan terhadap bahasa dan sastra Melayu ini sudah makan waktu 1,300 tahun lebih. Misalnya pada abad ke-7 zaman Sriwijaya, bahasa Melayu sudah mula diiktiraf, diangkat. Misalnya dinasti Tang, Cina waktu itu telah mengutus seorang pendeta Buddha bernama I Ching. Dan I Ching merakamkan kehebatan bahasa Melayu sebagai bahasa kerajaan besar Sriwijaya yang boleh dikatakan mewakili seluruh alam Melayu sebelum Melaka sampai ke selatan Thailand, wilayah jajahnya. Dan bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pentadbiran, juga bahasa perdagangan dan bahasa pengajian agama waktu itu sebelum Islam, agama Buddha. Itu dirakamkan dalam tulisan-tulisan oleh I Ching dan tersimpan di kuil Buddha terbesar di kota Xi'an, negara China. Dan saya sudah sampai di situ. Membuktikan memang bahasa Melayu sudah diangkat. Kemudian pada abad ke-15 dalam zaman kegemilang Kesultanan Melaka, hubungan diplomatik dengan kerajaan dinasti Ming Cina telah menunjukkan pengiktirafan pada bahasa Melayu. Bahasa Melayu menjadi salah satu bahasa utama dalam jabatan jurubahasa di istana Maharaja Resit Ming. Kemudian ditubuhkan pula Akademi Pengajian Asing, termasuk bahasa Melayu sudah mula dikaji sejak abad 15. Dan hasilnya sebuah kamus pertama Melayu Cina telah terbitkan, telah disusun. Itulah kegemilangan. Dan seterusnya kemudian Barat sendiri, kita mengetahui nama seperti Houtman dari Belanda yang sudah mula menulis tentang bahasa Melayu. Sarjana lain seperti Van Ophuijsen juga menulis tentang bahasa Melayu. Fokker menulis tentang tata bahasa atau nahu bahasa Melayu. Dalam kalangan sejarah Inggris kita kenal nama seperti Winston, Wilkinson, juga yang lain-lain yang menulis kamus, menyusun kamus. Winston terkenal sebagai penganalisis sastra. Dari Belanda kita kenal Profesor Etiu. Banyak. Pokoknya hingga sekarang ini ada lebih 100 institusi seluruh dunia yang memberikan perhatian pada bahasa, sastra dan tamadun Melayu. Dan perkembangan terbaru alhamdulillah dengan iltizam kerajaan membentuk yang dikatakan satu dasar luar baharu iaitu diplomasi kebudayaan. Kita yakin melalui diplomasi kebudayaan ini semua kedutaan kita akan berperanan lebih aktif dalam mempromosikan bahasa, sastra, budaya negara yang mewakili seluruh
rakyat pelbagai keturunan. Ini kesempatan terbaik dan kita ucap syukur kehadrat Allah kerana kerajaan sudah memberikan perhatian besar pada bahasa Melayu. Saya menyebut pengalaman saya ditugaskan 2 kali sebagai penyandang kursi pengajar Melayu di negara China. Daripada 3-4 buah universiti, 2008 waktu saya mula datang, sekarang sudah ada 13 buah universiti di negara China yang menawarkan ijazah bahasa Melayu. Bukan kursus bahasa Melayu, ijazah bahasa Melayu 4 tahun. Ada college, diploma bahasa Melayu. Ada universiti menawarkan bahasa Melayu untuk perdagangan. Jadi artinya ini peluang terbaik untuk kita sebagai warga negara Malaysia, pemimpin rakyat, mengangkat bahasa sastra budaya sebagai bahasa negara kita. Milik orang Melayu, Cina, India, Kazakh, Murut dan segala-galanya. Pokok semualah saya katakan pemilik MyKad dan MyKit itulah pemilik bahasa Melayu. Oh, betul. Cukup indah daripada kata-kata yang disampaikan oleh Prof. Datuk. Bagaimana usaha untuk memperkasakan bahasa Melayu ini diambil bukan saja oleh tokoh-tokoh ataupun individu berseorangan, tapi juga melibatkan seluruh masyarakat dan juga pemimpin. Khususnya kita lihat baru-baru ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menuturkan bahasa Melayu dalam persidangan pertubuhan bahasa-bahasa bersatu baru-baru ini. Dan ianya merupakan satu kebanggaan lah untuk kita semua rakyat Malaysia. Dan tidak lupakan, Doktor juga turut menyampaikan ucapan semasa menerima penganugerahan ini dalam bahasa Melayu, Doktor. Kongsikan pengalaman tu, Doktor. Okey, jadi sebagai penghormatan kepada negara Malaysia dan juga negara lain, hampir semua tetamu kehormat yang diminta untuk menyampaikan ucapan, diminta menyampaikan ucapan dalam bahasa negara mereka. Dan kami menyediakan terjemahan dalam bahasa Inggeris untuk diserahkan kepada media antarabangsa. Jadi saya menyampaikan ucapan dalam bahasa Melayu dan pada hari tersebut sebagai simbolik kerjasama antara kerajaan Malaysia dengan kerajaan India, buku Menganyam Tikar Peradaban telah boleh dikatakan dilancarkan untuk kali kedua. Sebab buku tu penerbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, saya dan Ayanda Prof berbincang buku yang mana yang hendak dibawa ke sana dan kami memilih buku Menganyam Tikar Peradaban sebab menganyam tikar tu menuntut ketelitian, kesabaran dan juga ketekunan. Jadi untuk menjalin kerjasama dalam bidang persuratan kebangsaan dengan warga dunia menuntut ciri-ciri sedemikian. Jadi buku itu dilancarkan sebagai simbolik dan buku yang kedua tulisan yang Prof Asma J. Omar dalam bahasa dan linguistik Melayu juga dilancarkan. Jadi kedua-dua itu adalah simbolik penerimaan dunia akan kerjasama dan banyak yang mereka telah mengamanahkan melalui saya untuk disebarluaskan kepada karyawan, sastrawan dan pejuang bahasa di Malaysia. Akan saya kongsi kemudian. Buku Menganyam Tikar Peradaban ini diselenggarakan sendiri oleh Prof. Datuk. Jadi puisi. Merupakan antologi puisi, Prof. Datuk. Jadi Prof. Datuk bagaimana melihat melalui penyerahan buku ataupun antologi puisi ini sebagai satu simbolik yang cukup bermakna antara kerjasama sastrawan di negara kita dan juga di negara luar, Prof. Datuk? Ya, apabila diminta oleh pihak penganjur di Oman, iaitu motivational strips. Kami memikirkan dan berbincang apakah yang sesuai untuk menjadi lambang, simbol bangsa negara. Jadi kami memilih sebuah buku sastra, puisi dan sebuah lagi buku tentang sejarah perkembangan bahasa dan linguistik Melayu dalam bentuk ensiklopedia. Ensiklopedia Bahasa Linguistik Melayu disusun oleh Profesor Emeritus Datuk Asma Haji Omar. Itu supaya masyarakat antarabangsa faham bahawa sejarah bahasa Melayu sudah ribuan tahun, bahkan puluhan ribuan tahun daripada sejarah pentas Sunda dahulu sebelum terpecah dari Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand dan sebagainya. Satu pentas Sunda yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa besar. Itu sudah direkodkan oleh sarjana besar seperti Stephen Oppenheimer dari Oxford University dan juga melalui UNESCO. Itu sudah pengiktirafan. Maka kami memberikan ensiklopedia itu supaya masyarakat dunia faham tentang sejarah bahasa Melayu yang gemilang. Yang kedua tadi disebut oleh Dr. Aishwarya itu betul. Puisi suara batin bangsa. Dan kita pelbagai bangsa di Malaysia, kita sampaikan seperti kata Dr. Aishwarya, puisi dianyam demikian rapi, demikian puitisnya dan juga peradaban. Kita anyam bersama. Peradaban Melayu, Malaysia, peradaban India, China, Eropah, Arab dan seluruhnya, seluruh dunia.
Jadi konsep menganyam peradaban artinya kita menyusun, merapikan hubungan peradaban sedunia sesuai dengan keamanan sedunia, warga dunia.